Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita pada hari ini adalah untuk sesi perbincangan secara santai. Topik yang akan dibincangkan pada hari ini adalah berkenaan dengan konflik antara generasi. Ini adalah merupakan tugasan kumpulan bagi subjek Geografi Penduduk HSGM 3033. Sebelum saya pergi lebih mendalam lagi pada topik perbincangan ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Athilah binti Zakdun, merupakan pelajar ISMP Matematik semester 5 dan mahasiswi Universiti Pendidikan Sultan Idris. Okey. Seterusnya, konflik antara generasi. Okey, saya akan terangkan pertama sekali adalah apa itu generasi. Generasi adalah kelompok individu yang dilahirkan dalam jangka waktu tertentu. Mereka telah mengalami situasi kehidupan yang berlainan, berkongsi pandangan yang berlainan dan sikap yang seakan-akan sama dan boleh dibezakan karakter dari satu generasi ke satu generasi. Beberapa pengaruh generasi generik yang dikenal pasti iaitu dari segi peristiwa yang ditempuhi, kemajuan teknologi yang dihadapi, fashion, keadaan ekonomi, pendidikan keibubapaan, perkembangan pendidikan dan persekitaran sosial. Malahan, pengaruh latar belakang dan ciri generasi ini amat berkait rapat dalam pembangunan sosioekonomi sesebuah negara. Dari segi tenaga kerja dan kecekapan berkomunikasi di institusi dan tempat kerja. Seterusnya, kerana ini adalah topik yang kita sedang bincangkan ini adalah topik konflik antara generasi. Setiap konflik adanya faktor penyebab kepada konflik. Okey, seterusnya saya akan memperincikan lagi apakah faktor-faktor penyebab konflik ini. Penyebab faktor yang pertama iaitu sikap dan reaksi terhadap kemajuan teknologi komunikasi. Okey, kenapakah sikap dan reaksi terhadap kemajuan teknologi komunikasi ini adalah salah satu faktor penyebab konflik? Okey, ini adalah disebabkan oleh sikap generasi yang berbeza dan penggunaan teknologi digital dengan cara yang berbeza telah mencetuskan masalah komunikasi terutamanya dalam kalangan generasi X dan generasi Y. Hal ini kerana generasi baby boomers terbiasa dengan komunikasi bersemuka dan menggunakan telefon. Generasi X sudah menggunakan email untuk berkomunikasi. Dan generasi Y dan Z atau millennials menggunakan saluran komunikasi seperti text message pada telefon bimbit dan mesej segera di internet. Okey, faktor yang kedua adalah faktor perbezaan corak pergaulan. Generasi boomers dan Xers adalah seorang yang bersifat perancang dan penjadual. Kebiasaannya, rakan sekerja yang lebih tua pastinya lebih suka bergantung pada jadual yang telah dirancang terlebih dahulu dan mungkin akan sangat terganggu oleh pendekatan pada anggota pasukan yang kelihatan lebih muda. Mereka akan merasakan tidak selesa apabila bergaul dengan rakan sekerja yang lebih muda. Generasi Y pula adalah seorang yang penyelaras. Generasi Y cenderung untuk saling bertemu dan tidak gemar bergantung pada jadual. Seterusnya, faktor yang ketiga
adalah perbezaan pendapat dan norma dalam memilih tempat dan waktu kerja. Dari sudut pekerjaan pula, anggota generasi yang lebih tua sering melihat pekerjaan sebagai tempat atau lokasi yang dikunjungi pada waktu yang ditentukan. Katakanlah, pekerjaan ni bermula dari pukul 8.30 pagi hingga 5 petang. Sebaliknya, pekerja yang lebih muda cenderung melihat pekerjaan sebagai sesuatu yang dilakukan di mana-mana saja dan mereka tidak saling bergantung kepada jadual. Seperti contoh pekerjaan yang melibatkan online seller. Mereka tiada had bekerja dan mereka tiada had tempat untuk bekerja. Corak cara pekerjaan ini berbeza antara generasi muda dan generasi tua. Okey, seterusnya, faktor yang keempat adalah faktor mengenai kemunculan pelbagai teknologi digital. Internet dan telefon bimbit tidak dapat dinafikan. Ianya amat mempengaruhi komunikasi manusia pada hari ini. Berikutan, mengikut daripada Jacqueline Cabral 2011. Hal ini berlaku terutama dalam komunikasi antara generasi Y dan Z sebagai sebuah kumpulan yang menjadi kuasa dominan dalam pasaran tenaga kerja dewasa ini. Generasi Y merupakan golongan yang pintar menggunakan teknologi termasuk media sosial. Malahan, generasi yang akan datang iaitu generasi Z atau millennials boleh dikatakan sebagai salah satu generasi yang paling pintar menggunakan teknologi digital pada masa akan datang. Seterusnya, generasi millennials lebih suka menghantar teks message di dalam cara perbualan kerana mereka lebih suka menaip dan bagi mereka ia adalah lebih cepat berbanding membuat panggilan telefon dan menulis surat. Kini, hal ini bukan sesuatu yang luar biasa apabila kita melihat pekerja yang lebih muda melangsungkan perbualan dan dalam masa yang sama menggunakan pelbagai aplikasi dengan cekap. Kehadiran teknologi digital ini telah menimbulkan kebimbangan kerana kurangnya interaksi sosial dan kemahiran sosial dalam kalangan generasi muda kerana mereka sangat tertumpu pada skrin dan mesin. Ini adalah petikan daripada Vivortis 2017. Faktor yang kelima adalah faktor budaya. Kerana munculnya jurang antara generasi muda dan generasi yang lebih tua adalah hasil pelanggaran dua budaya iaitu budaya tradisional dan budaya moden. Di mana budaya tradisional diguna pakai oleh generasi tua dan sebaliknya golongan muda yang lebih berminat dengan teknologi moden dan berfikiran lebih terbuka kerana pergaulan yang lebih bersosial. Mereka tidak menghiraukan warisan tradisional kerana ianya sering kali dianggap sebagai kolot dan agak membosankan. Okey, sebenarnya satu generasi menggambarkan keadaan ataupun situasi di mana setiap individu mempunyai pengalaman hidup yang tersendiri. Sebab setiap generasi adalah menjalani zaman kehidupan yang berbeza-beza mengikut kepada peredaran di waktu mereka lah. Ia juga menggambarkan siapa diri kita dan bagaimana kita melihat dunia dari kacamata kita sendiri. Setiap generasi mempunyai personality tersendiri, iaitu ini adalah menurut Lynn Lancaster and David Stillam.
Setiap generasi juga mempunyai kepercayaan, nilai, budaya, perspektif, kegemaran, kemahiran dan trait personality yang berbeza terhadap kehidupan dan pekerjaan yang dilakukan. Walau bagaimanapun, terdapat perbezaan atau jurang antara ciri-ciri bagi setiap generasi, namun ia bukanlah penghalang untuk mencapai kesepaduan antara generasi untuk mencapai kejayaan bersama. Okey, seperti yang kita tahu, generasi di dunia ada 6 generasi, iaitu generasi yang pertama adalah generasi pre-baby boom. Generasi pre-baby boom adalah generasi yang lahir pada tahun 1945 dan ke bawah. Maksudnya sebelum 1945. Generasi yang kedua adalah generasi the baby, generasi the baby boom. Generasi the baby boom adalah generasi yang lahir pada tahun 1946 sehingga 1964. Generasi yang ketiga adalah the baby bust. The baby bust adalah generasi yang lahir pada tahun 1965 hingga 1976, ataupun generasi the baby bust ni lebih dikenali sebagai generasi X. Seterusnya, generasi yang keempat adalah the echo of the baby boom. Ini adalah generasi yang lahir pada antara tahun 1977 sehingga 1997, iaitu generasi Y. Seterusnya, generasi yang kelima adalah generasi Z, ataupun generasi Z ni nama lain bagi generasi Z adalah Generation of Net, di mana ia adalah generasi ataupun individu-individu yang dilahirkan pada tahun 1998 sehingga tahun 2009. Dan generasi yang terakhir adalah generasi Alpha ataupun generasi A, tapi kita selalu dengar orang sebut sebagai generasi Alpha. Generasi Alpha adalah generasi yang wujud yang dilahirkan pada tahun 2010 sehinggalah sekarang. Sememangnya konflik antara generasi memang tidak dapat dielakkan kerana kehidupan generasi terdahulu sememangnya sangat berbeza dan boleh dikatakan sebagai mundur berbanding dengan kehidupan generasi masa kini. Tapi kita sebagai generasi pada masa kini, kita tidak sewajarnya membiarkan jurang tersebut menjadi semakin luas kerana ianya mula menunjukkan perbezaan-perbezaan yang besar antara generasi dalam pelbagai aspek. Terutamanya yang pertama dari segi sikap terhadap nilai-nilai hidup. Seterusnya yang kedua dari segi tanggapan tentang tanggungjawab sosial. Yang ketiga, jurang komunikasi dan kefahaman antara generasi. Yang keempat, perspektif perbezaan yang boleh membawa kepada perselisihan faham. Dan yang terakhir, iaitu yang kelima, adalah penghayatan unsur-unsur budaya yang semakin lemah. Okey, sebagai contoh, boleh dikatakan generasi Z, iaitu generasi pada masa kini, akan menjadi pemimpin bagi masa hadapan. Oleh itu, isu perbezaan nilai, pandangan dan perspektif antara generasi boleh diatasi sekiranya komunikasi daripada kedua-dua generasi, iaitu generasi terdahulu dan generasi sekarang, dapat diuruskan dengan baik. Umpamanya, sekarang ni yang memimpin negara adalah daripada generasi baby boomers. Jadi, generasi baby boomers sebenarnya perlu bersedia dalam berkongsi pengalaman, pemikiran dan kepakaran mereka dengan generasi muda pada masa kini, iaitu generasi Z lah. Sementara itu, generasi Z pula, generasi masa kini perlu mempunyai pemikiran yang lebih terbuka dan harus menjadi pendengar yang baik dan proaktif dalam menimba ilmu daripada pengalaman orang lain yang mampu mengolah situasi zaman dengan pendekatan dan cara yang bersesuaian. Jurang generasi ini sebenarnya boleh dirapatkan sekiranya setiap daripada kita mempunyai kecenderungan yang tinggi dan mempunyai sifat ingin menimba ilmu yang lebih tinggi dan nilai dan pengalaman orang lain serta mampu menghubung dan mengintegrasikan dengan keperluan zaman kini.
Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.